Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai syarikat AirAsia. Saya Muhammad Khairi Azri bin Syarudin, nombor matrik 282307, akan memulakan pembentangan kumpulan saya dengan pengenalan dan visi syarikat AirAsia. Sedikit pengenalan mengenai AirAsia. Pada tahun 2001, syarikat penerbangan ini dimiliki oleh DRB Hicom. Namun mereka tidak dapat beroperasi dengan baik kerana tiada penerbangan dibuat pada ketika itu. Akhirnya, syarikat tersebut telah terjual dengan Tune Air dengan harga nilai RM1 sahaja bersama liability akta aku sebanyak 40 juta. Tony Fernandez pada ketika itu yang memiliki Tune Air telah membuat rombakan secara besar-besaran pada syarikat tersebut. Selepas 2 tahun menerajui syarikat penerbangan AirAsia, Tony Fernandez telah menjadikan AirAsia berjaya dengan kadar keuntungan yang sangat tinggi. Antara pencapaian AirAsia yang signifikan adalah di mana syarikat tersebut telah tersenarai dalam Bursa Saham Malaysia pada 22 November tahun 2004. Selain itu, AirAsia juga menerima akreditasi Superbrand International. Tony Fernandez telah mendapat The Best Entrepreneur of the Year Award pada tahun 2006 oleh Ernst & Young Entrepreneur Award. Beliau juga telah menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat untuk pembangunan negara dalam sektor swasta di Anugerah Pembangunan Negara dan Penentu Dunia pada tahun 2019. Visi AirAsia adalah menjadikan syarikat penerbangan taman rendah terbesar di Asia dan memberikan perkhidmatan kepada 3 bilion orang yang kini tidak mendapat liputan perkhidmatan yang maksimum kerana sambungan yang kurang dan tambang yang tinggi. Oleh itu, AirAsia menyediakan tambang murah untuk semua. AirAsia juga menyediakan tambang yang setara untuk kelas perniagaan dengan harga tambang ekonomi syarikat penerbangan lain. Selain itu, AirAsia juga menyediakan perkhidmatan selain penerbangan di mana mereka mementingkan hubungan pelanggan mereka dan cuba memberi perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan mereka. Ini saja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Nazatul Safia binti Asman, nombor matrik 276613. Hari ini akan membentangkan tentang produk dan servis AirAsia. Okay. Now everyone can fly merupakan tagline AirAsia dalam menawarkan perkhidmatan tiket tambang murah kepada para pelanggan mereka. AirAsia bukan sahaja menawarkan tiket tambang murah di dalam Malaysia, bahkan ke lebih 400 destinasi merentasi 25 buah negara. Hub utama AirAsia terletak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pada tahun 2003, AirAsia telah membuka hubnya yang kedua di Senai, Johor Bahru yang berdekatan dengan Singapura. Dan pada tahun itu juga, AirAsia telah melancarkan penerbangan antarabangsanya yang pertama ke Bangkok, Thailand. Selain daripada menawarkan tiket tambang murah, AirAsia juga mempunyai rangkaian hotel yang diberi nama Tune Hotel. Ini bagi memudahkan para pelancong untuk melancong dengan mudah dan selesa menggunakan perkhidmatan AirAsia. AirAsia juga menawarkan bas-bas kepada pelanggan mereka untuk menuju ke destinasi yang hendak dituju. Pelanggan haruslah membeli tiket di kaunter yang telah disediakan oleh pihak AirAsia Berhad. Di dalam pesawat pula, AirAsia menawarkan perkhidmatan snack attack, iaitu membeli makanan dan minuman di dalam pesawat. AirAsia mendapat pengiktirafan daripada Indeks Syariah Kuala Lumpur dan selari dengan undang-undang syariah, iaitu tidak menyediakan alkohol atau daging babi. Namun demikian, untuk penerbangan AirAsia X, mereka menyediakan dan menjual wine dan bir di dalam pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amir Fazuhan bin Shuaib, nombor matrik 282132. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan pesaing-pesaing utama syarikat AirAsia. Dari segi kita tahu, AirAsia menawarkan perkhidmatan tambang murah untuk para pelanggan, namun ia tetap mempunyai pesaing di dalam industri penerbangan ini. Antara pesaing-pesaing rapat adalah yang pertama Malaysia Airlines ataupun MAS, dan yang kedua Firefly, dan yang ketiga
Malindo. Okey, untuk yang ketiga-tiga agensi penerbangan yang kita tahu ini, dia banyak aktif di Malaysia lah. Okey, yang pertama Malaysia Airlines. Seperti yang kita tahu, Malaysia Airlines menawarkan perkhidmat penerbangan ke serata dunia yang melebihi 100 buah negara dan mempunyai kekerapan penerbangan yang tinggi. Selain itu, MAS juga menawarkan harga tiket yang berpatutan di kalangan pesaing-pesaing mereka, dan juga MAS ini ada special, iaitu Golden Launch, yang iaitu muatan bagasi yang lebih dan kemudahan penukaran tiket pada bila-bila masa tanpa dikenakan sebarang cas. Ia berbeza dengan AirAsia lah. MAS juga tidak begitu agresif dalam periklanan berbanding dengan AirAsia yang selalu muncul di kaca TV lah. Okey, yang kedua berkenaan dengan Firefly. Firefly merupakan anak syarikat kepada Malaysia Airlines ataupun MAS yang bermula operasi pada bulan April 2017. Dari segi Firefly hanya mempunyai 2 hub penerbangan yang terletak di Subang dan juga Pulau Pinang. Selain menawarkan tambang yang rendah, Firefly juga hanya melakukan penerbangan ke 11 destinasi dalam dan luar negara. Okey, seterusnya Malindo. Malindo merupakan anak syarikat penerbangan daripada Indonesia yang beroperasi di Petaling Jaya, Selangor. Tanda sepakat dan kerjasama antara dua negara yang menjadikan pasaran Malaysia juga berpangkalan di Indonesia. Dan Malindo juga pesaing utama kepada penerbangan tambang murah terbesar Asia, dan Malindo juga mempunyai 65 penerbangan antara dalam, luar dan luar negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafizi B. Azmi, nombor matrik 282653. Saya akan membentangkan trend-trend dan isu utama dalam syarikat AirAsia. Isu yang pertama adalah penularan pandemik COVID-19. Banyak penerbangan terpaksa dibatalkan dan syarikat AirAsia telah mencatat kerugian sebanyak 992.89 juta untuk suku kedua tahun 2020. Syarikat AirAsia tidak dapat terbang ke destinasi luar dan destinasi domestik. Antara langkah yang diambil oleh syarikat AirAsia sebaik saja dibenarkan untuk memulakan kembali operasi adalah melakukan sewaan pesawat untuk mengangkut rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk pulang ke Malaysia dan juga melakukan penghantaran kargo. Isu yang kedua adalah kenaikan harga bahan api pesawat. Harga bahan api pesawat juga adalah penentu kepada naik turun harga tiket penerbangan. Semakin meningkat harga bahan api pesawat, maka semakin tinggi kos operasi sebuah pesawat. Untuk mengatasi masalah ini, syarikat AirAsia telah melakukan tempahan pesawat A320neo dari syarikat Airbus Industri. A320neo ini dapat menjimatkan pembakaran bahan api pesawat sebanyak 4%. Isu yang ketiga adalah caj tersembunyi. Untuk pengetahuan semua, syarikat AirAsia telah dikenakan penalti oleh Suruhanjaya Pengguna Australia pada tahun 2012. Manakala di Malaysia juga, rata-rata penumpang juga tidak berpuas hati dengan caj tersembunyi yang dikenakan oleh pihak syarikat AirAsia. Justru itu, pada tahun 2019, MAFCOM telah mengeluarkan arahan bahawa semua syarikat penerbangan di Malaysia dikehendaki mempamerkan harga muktamad kepada penumpang sewaktu pembelian tiket. Isu seterusnya adalah kelemahan operasi darat. Kelemahan ini dapat dilihat melalui pengurusan bagasi penumpang apabila sering terdapat aduan mengenai bagasi penumpang rosak dan juga bagasi tidak tiba di destinasi. Selain itu, sistem perhubungan awam AirAsia juga dikatakan tidak cekap dan tidak mesra pelanggan. Ini terbukti apabila pelanggan dibiarkan menunggu di atas talian dengan kadar masa yang agak lama sebelum dilayan pegawai perkhidmatan pelanggan. Isu yang terakhir adalah overcapacity. Overcapacity adalah terlebih permintaan oleh syarikat penerbangan terhadap had lalu lintas udara di suatu laluan perjalanan udara dan melebihi had yang ditetapkan. Jika terlampau banyak penerbangan di suatu laluan perjalanan udara, ini akan menyebabkan kerugian kepada syarikat penerbangan kerana akan berlaku banyak pembatalan penerbangan apabila tempat duduk tidak dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan bin Sezeli, nombor matrik 282269, akan membentangkan berkaitan syarikat AirAsia Berhad. Saya akan membentangkan berkaitan tajuk kelemahan, kekuatan
peluang serta ancaman syarikat AirAsia Berhad. Bagi kekuatan syarikat AirAsia Berhad, kekuatan syarikat dapat dibahagikan kepada dua perspektif utama, iaitu faktor utama dan juga faktor sokongan. Okey, yang pertama, syarikat AirAsia Berhad ditubuhkan melalui satu pandangan model bayangan syarikat penerbangan tambang murah ataupun tambang rendah yang lain yang sedia ada di Asia Tenggara. Pada awal penubuhan syarikat AirAsia, terdapat lebih daripada 300 juta ringgit modal pelabur yang berjaya dikumpul, yang seterusnya melabelkan syarikat ini sebagai sebuah syarikat yang mempunyai dana yang sangat kukuh daripada segi kewangan untuk meneruskan perniagaan. Selain daripada itu juga, barisan pentadbiran dan pengurusan AirAsia Berhad yang sangat cekap menyebabkan keuntungan yang diperolehi oleh syarikat berlipat ganda pada awal penubuhan syarikat tersebut. Seterusnya, kelemahan syarikat AirAsia Berhad. Bagi AirAsia Berhad, kelemahan syarikat ialah daripada segi tawaran perkhidmatan kepada pengguna. Penjadualan penerbangan kerap kali tidak mengikut jadual yang ditetapkan juga menjadi masalah bagi syarikat. Syarikat juga mewajibkan pembelian bagasi untuk jenis penerbangan domestik. Ini menyebabkan para penumpang berasa marah dan juga tidak berpuas hati kepada syarikat kerana terpaksa membuat pembelian penambahan untuk membawa bagasi menaiki pesawat. Ini adalah faktor-faktor kelemahan yang terdapat pada syarikat AirAsia Berhad. Seterusnya, peluang syarikat AirAsia Berhad. Dengan menggunakan slogan "Kini semua orang boleh terbang", syarikat AirAsia telah menjadi pilihan utama golongan sederhana dan juga golongan rendah untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan di Malaysia. Ia juga telah berjaya membina satu jenama penerbangan tambang murah yang amat terkenal di Malaysia. Oleh itu, peluang yang amat cerah dimiliki oleh AirAsia Berhad untuk terus menawarkan perkhidmatan tambang murah di Malaysia serta di Asia. Seterusnya, ancaman syarikat AirAsia Berhad. Seperti kita sedia maklum, terdapat terlalu banyak syarikat penerbangan yang menawarkan kos penerbangan tambang murah di serantau ASEAN dan juga di dalam Malaysia. Seperti contoh Firefly dan Malindo. Di serantau ASEAN pula terdapat lebih 9 buah syarikat yang menawarkan kos tambang murah. Selain daripada ancaman persaingan, terdapat juga ancaman daripada segi keganasan dan juga kehilangan pesawat, seperti yang terjadi kepada MH17 dan juga MH70. Ini kita dapat simpulkan bahawa dua faktor ini menjadi ancaman yang terbesar kepada syarikat penerbangan murah seperti AirAsia Berhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amirul Zafran bin Saiful Amir, 282131. Baik, hala tuju dan masa depan syarikat. Sebagaimana kita tahu, syarikat AirAsia Berhad mempunyai rencana dalam bersifat mempopularkan lagi jenama sebagai pelopor utama dalam penerbangan tambang murah yang terulung di Asia Tenggara. Dan ianya juga akan mendapat sambutan yang hangat. Dalam menguruskan dan merencanakan urusan perniagaan syarikat, AirAsia Berhad menggunakan dan mengaplikasikan beberapa konsep, antaranya MBO ataupun Management by Objective. Dan pengurusan bermatlamat ini juga adalah satu kaedah pengurusan yang menghubungkan kumpulan pekerja dan pengurusan tertinggi. Dan beberapa konsep dan matlamat elemen juga digariskan supaya matlamat syarikat tercapai, antaranya adalah mempunyai matlamat yang khusus. Yang kedua, tempoh masa yang tepat. Dan yang ketiga, kesan sesuatu pencapaian kepada syarikat. Dan AirAsia juga mahu kekal menjadi syarikat penerbangan tambang murah yang sentiasa berdaya saing di seantero dunia. Terima kasih.